Yang kita nak masukkan moving average ni adalah MA50 kita akan masukkan MA50 moving average 50 period 50 shift kosong. MA methodnya adalah exponential dan kita apply kepada close. Style warna dia adalah warna aqua dan ketebalannya saya suka letakkan dia nombor 3. Okey. So ini adalah MA50 tanpa ada MA5 dan MA10. So base kepada chart yang sedia ada yang kita buka sekarang ni di H1 EU. Kalau kita lihat MA5 ni tadi kita boleh jadikan sebagai rujukan untuk melihat trend secara rambang, secara kasar. Kita boleh lihat, kita boleh jadikan sebagai satu petunjuk untuk melihat trend. Bagaimana kita nak tengok? Dia sama lebih kurang macam Bollinger Band. Kalau dulu dalam Bollinger Band boleh saya bagi tahu bahawa kalau candle berada di bawah middle BB, itu adalah keadaan downtrend. Jadi bila kita masukkan MA50, kita akan nampak candle juga berada di bawah MA50 pada masa dia tengah turun. Masa dia tengah turun seperti yang saya tandakan dalam warna merah ni. Candle berada di bawah mid BB dan juga berada di bawah MA50. So bila kita nampak keadaan macam ni, secara kasarnya kita boleh katakan bahawa keadaan semasa ini, keadaan ini adalah keadaan downtrend di trend di H1 di mana candle serta middle BB berada di bawah MA50 dan ianya ditandakan dengan persilangan di antara mid BB dengan middle BB dengan MA50. Bila mid BB dengan MA50 ni bersilang, dia menjadi kita boleh katakan trend tu menjadi kukuh. Tetapi kalau kita buka di H1, maknanya ini adalah trend di H1. Dan kalau kita lihat keadaan semasa candle berada di atas mid BB dan MA50. Tapi tadi candle yang tadi dan sekarang ni kita nampak candle ni sedang menurun pula, sedang melepasi mid BB dan MA50. Dan yang dah tahu berkenaan dengan BBB, kita nampak dekat H1 ni tadi ada MHV. Dan Bollinger Band ni pun dah mula bengkok, top BB dia dah mula bengkok. Ada kemungkinan price akan turun sekurang-kurangnya sehingga ke lower BB. So MA50 ni kita gunakan dia adalah majoritinya kita gunakan dia untuk tengok trend MA50 ni. Dan MA50 ni kita nak tengok dia sama seperti macam mana kita dalam webinar lepas kita nak tengok middle BB, mid BB Dan mid BB tu tadi kita tengok dia berkeadaan mendatar ataupun dia keadaan menegak ataupun dia keadaan curam. Kalau dia keadaan curam, candle berada di bawah middle BB, kita kata dia downtrend. So MA50 pun berkeadaan yang sama. Kita akan tengok dia berkeadaan sama ada dia berkeadaan mendatar atau tegak ataupun dia berkeadaan curam. So kita boleh katakan kalau sekiranya dia berkeadaan curam macam sekarang dan mula di time frame weekly kita nampak dia berkeadaan condong curam ke bawah. Di bawahnya ada candlestick, di bawahnya ada middle BB. So ini kita katakan ini adalah keadaan downtrend. Cuma kalau hanya berpandukan kepada apa yang saya sebut tadi itu adalah sangat general ataupun sangat umum, sangat basic. Tapi boleh diguna pakai. Cuma dikhawatiri kita mungkin akan terpedaya, tertipu, terkena apabila keadaan-keadaan yang macam ni berlaku. Contoh saya masukkan. Contoh seperti keadaan ni. Di sini, Di keadaan yang saya tanda biru ni tadi, candle-candlenya masih lagi berada di bawah MA50. Tetapi dia mula bergerak daripada bawah ni tadi menaik sampai mencari MA50 dan dia close masih lagi di bawah MA50. Jadi kalau secara kasarnya kita masih katakan ini masih lagi downtrend sebab bawah MA50. Okay. Tetapi dalam masa sama kita lihat mid BB ni tadi dia mula mendatar dan candle dah mula melepas middle BB. So yang ni keadaan macam ni kita nak kata dia downtrend lagi. Ya, kalau kita masih merujuk kepada MA50 kita boleh katakan dia masih lagi downtrend. Tetapi
keadaan daripada bawah sini pada bottom sini, dia naik sehingga sampai ke pucuk sini mencari MA50. Ketinggian ni tadi, jumlah pip yang pergerakannya adalah lebih kurang hampir 1,300 pip. Ya, 1,300 pip. Kalau 5 desimal maknanya ada 13,000 pipet. Ya. Jadi kalau kita tersilap anggap keadaan yang ini, kalau candle berada di bawah MA50, masih lagi, kalau ni kita masih kata dia downtrend, kita mungkin akan terkena. Jadi untuk mengelakkan keadaan ini berlaku, kita kena lihat balik di mana mula-mula dia berlaku penurunan tadi, downtrend ni tadi bermula di mana. Kita katakan bila MA50 bersilang dengan middle BB, ini adalah petanda yang sangat solid, petanda yang kukuh mengatakan bahawa trend telah mula berubah. Bila MA50 berada di atas, middle BB berada di bawah, ini adalah petanda yang solid, petanda yang kuat mengatakan bahawa downtrend telah bermula. Dah bermula, dah cantik. Tetapi sebelum berlaku persilangan middle BB dengan MA50 ni tadi, telah berlaku beberapa persilangan yang lain sebelum tu, yang lebih awal. Ya, kita lihat balik. Mana? Terlebih dahulu, MA5 dengan MA10 high serta low, dia telah bersilang dan menyeberang daripada keadaan sebelum tu dia berada di atas, di antara di zone buy. Dan bila MA5 dan MA10 high serta MA5 dan MA10 low cross middle BB daripada kedudukan di buy zone, dia masuk ke dalam zone sell. Sini dalam tempat yang saya tanda biru ni tadi, itu adalah petanda awal yang mengatakan trend akan berubah. Sebab candle pun semua dah masuk ke dalam zone sell. MA5 ni pun semua dah masuk ke dalam zone sell. Jadi itu adalah petanda awal yang mengatakan mungkin akan berlaku perubahan trend. Sebelum keempat-empat ini bersilang, yang bersilang mula-mula sekali adalah MA5 dan MA10 low. Tetapi untuk mengesahkannya mesti keempat-empat ni tadi mesti menyeberang middle BB. Hanya dua sahaja, lagi dua tak lepas seperti yang berlaku dekat sini. Hanya MA5 high saja yang melepasi middle BB. MA5 dan MA10 low tak lepas, maka kenaikan tu tidak mungkin berlaku. Kalau dia nak turun, keempat-empat ni tadi mesti berada di bawah middle BB. Sama juga keadaan ni. Kalau dia nak naik, keempat-empat line ni tadi mesti berada di atas middle BB. Mula-mula sekali, keempat-empat line ni mesti menyeberangi cross middle BB. Seperti keadaan ini. Ya. Dan yang kita lihat yang dalam tanda biru besar ni tadi, hanya MA5 dan MA10 high sahaja yang cross middle BB. Sedangkan MA5 dan MA10 low tidak melepasi middle BB. Jadi kenaikan itu tadi tidak berlaku. Tidak mungkin berlaku. Dia hanya boleh berlaku bila keempat-empat line ni tadi bersilang dengan middle BB. Itu adalah petanda pertama, petanda yang lebih awal. Dan selepas tu, MA5 dengan MA10 ni tadi juga kena cross MA50. Sebelum middle BB dengan MA50 cross, keempat-empat MA5 dan MA10 ni tadi mesti menyeberangi MA50. Itu berlaku dekat sini. Dekat sini berlaku. Mesti keempat-empat, tak boleh dua, tak boleh satu. Mesti empat. Kalau satu saja ataupun dua saja ataupun tiga saja tak valid. Dia mesti kena keempat-empat. Dalam kes ni keempat-empat telah menyeberangi ataupun telah cross MA10. Selepas itu barulah berlaku persilangan di antara middle BB dan MA50. Maka yang ni yang confirm. Ini adalah petanda awal. Yang ni kita boleh katakan petanda yang agak kukuh. Tapi ini yang solid. Jadi bila kita nampak keempat ataupun bila kita nampak mula-mula bila MA5 dan MA10 low cross middle BB, berhati-hati sebab bila biasanya berlaku crossing tersebut selalunya akan ada candle arah. Selalunya akan ada candle arah. Sama juga seperti keadaan ni. Bila berlaku
persilangan untuk naik MA5 dan MA10 high akan bersilang dulu. Bersilang dengan middle BB. Pasti akan ada kena. Okey. Tetapi bila hanya MA5 dan MA10 high yang menyeberangi middle BB, sedangkan MA5 dan MA10 low masih di bawah middle BB, maka dia tidak boleh naik lagi. Dia kena naik bila keempat-empat tadi cross. Dan kalau kita lihat keadaan sekarang MA5 dan MA10 low masih berada di bawah middle BB, masih berada di bawah MA50. Jadi kita lebih bias kepada sell. Dan sekarang MA5 high dah cross middle BB. Tinggal lagi satu MA saja, MA10 high sahaja yang belum cross middle BB. Kalau sekiranya MA5 10 high ni cross juga middle BB, peluang untuk turun itu lebih jelas, lebih cerah. Dan saya, kalau berlaku keadaan tu, saya lebih bias kepada sell lah. Okey, itu adalah kegunaan MA50 untuk mendapatkan, untuk mengelakkan daripada kita terkena sampai daripada bawah ni kita masuk sell sampai ke atas ni 13,000 pip. Tapi bila kita nampak ada berlaku persilangan MA5 dan MA10 high menyeberangi ataupun crossing dengan middle BB, kita kena hati-hati. Jadi ada kemungkinan, dan bila berlaku ada arah, jadi kita tahu dia akan buat retest. So dekat retest ni tadi, cut loss cepat-cepat. Ya, cut loss cepat-cepat. Sebab ada tanda-tanda yang mungkin dia nak naik. Jadi ini kalau kita refer kepada di time frame weekly. Kalau kita nak dapatkan gambaran lebih jelas, kita pergilah ke monthly. Kalau ke monthly, kita tak nampak langsung tanda-tanda yang dia nak naik. Semuanya masih lagi dekat bawah. Dan ini adalah keadaan re-entry. Daripada penurunan daripada tahun lepas hingga sekarang, baru berlaku sekali re-entry. Okay. Tetapi, ini monthly. Maknanya kita nak tunggu sampai hujung bulan baru kita tahu. Dan yang weekly kita kena tunggu sehingga hujung minggu baru kita tahu. Jadi apa-apa yang akan berlaku pada sehingga hujung minggu ni kita tak tahu. Jadi untuk dapat gambaran lebih jelas, kena tunggu sehingga minggu ni tutup. Kita nak candle tu close di mana. Sebab kalau nak turun, dia mesti melepasi, menjadi momentum, dah mula ada momentum dan dia kena melepasi ke bahagian yang paling rendah. Ya, dia kena break bahagian yang paling rendah tadi. Okey, so secara kasarnya kita boleh katakan MA50 kita gunakan untuk tengok trend seperti yang saya tunjukkan tadi. Seperti yang saya tunjukkan tadi, itu cara kita tengok trend. Dan kaedah itu terpakai di semua time frame. Kalau kita buka di time frame contoh 15 minit, apa yang 15 minit itu tunjuk, itulah trend di 15 minit. Okey, MA5 10 high low cross middle BB, kemudian cross MA50 dan berada di atas MA50. Okey, itu petanda yang nak naik. Dan kemudian MA50 dengan middle BB pun crossing. Jadi itu adalah uptrend. Tetapi trend di time frame 15 minit sahaja. Okey, begitu juga kalau di 1 hour, dia memberi tahu keadaan trend di 1 hour. Tetapi kalau kita nak tengok time frame major, nak tengok time frame besar ataupun major trend, kita kena tengok di time frame yang lebih besar, di daily sekurang-kurangnya, di daily, weekly ataupun monthly. Ya. Jadi baru kita dapat gambaran yang sebenar trend, major trend, major trend di daily, weekly ataupun monthly untuk mendapatkan gambaran major trend. Okey. Dan di samping tu MA50 ni juga kita seperti biasa setiap line yang ada dekat dalam indikator line indikator ni tadi adalah merupakan support dan resistance, ya, merupakan support dan resistance. Pada masa-masa tertentu, kalau kita lihat MA50 ni berada di top BB ataupun berada dekat middle BB, selalunya dia menjadi tempat-tempat yang kuat untuk MA50 ni menjadi resisten ataupun menjadi support. Ya. Selalunya bila dia berada dekat top BB, lower BB ataupun dekat middle BB. Dan pada masa yang sama, kita boleh lihat MA5, MA10, middle BB berkumpul setempat. Dan MA50 pun ada duduk kampung sekali, ya. Contoh macam ni. Contoh macam ni. Okay, kita nampak ada MA50, ada MA5, MA10 high,
Middle BB pun ada dekat situ. Dan Kendall beberapa kali cuba untuk melepaskan untuk break MA5 low, cuba break MA5 dengan MA10 high dan tak boleh lepas. Tak lepas maka dia akan mula terjun. Begitu juga kalau masa dia tengah naik. Kalau dia berlaku dekat area middle BB, MA5 10 low ada dekat situ, MA50 pun ada dekat situ. Selepas dia dah cross sempadan antara zone buy dan zone sell tadi, kemudian dia retest semula, kalau tak lepas, selalunya dia akan tendang naik ke atas. Okay. Okay, itu berkenaan dengan MA50. MA50 ni simple. Ya. Kita gunakan untuk tengok trend dan juga pada ketika-ketika yang tertentu dia menjadi support ataupun resistance yang kuat. Okey, kita berbalik kepada apa yang kita nak cerita selain daripada MA50 ini hari ya. Kita nak tunjukkan gabungan di antara keseluruhan indikator yang ada di dalam Bollinger Band BBMA. Okay, kita padamkan dulu semua-semua. Okey, bila kita gabungkan ke semua MA5 low, MA10 low, MA5 high, MA10 high, MA50 Bollinger Band, dikuatiri kalau kita tak faham kegunaan indikator ni satu-satu, kita akan mudah kita jadi faham lah, kita jadi tak faham. Bila kita nampak line ni banyak-banyak sangat, macam-macam color dan kita jadi pening, tak boleh trade. Okay, ada sebuah orang dia tengok line banyak-banyak ni macam saya, dia tengok line banyak-banyak dia jadi pening cepat. Jadi kalau tak faham kegunaan line ni satu-satu, kita akan buat banyak mistake. Kita akan pening kepala, tak boleh trade lah, kita buat judgement yang silap. Jadi sebab tu kita paskan kegunaan indi ni tadi di webinar yang pertama dan webinar yang kedua. Webinar yang pertama khusus untuk MA5 dengan MA10. Itu detail saya bercerita berkenaan dengan MA5 dengan MA10. Diharapkan bila dah dengar webinar tu, bila kita masukkan indikator yang penuh macam ni, kita masih boleh nampak MA5 high tu stand alone. Seolah-olah macam dia ada satu line saja walaupun kita dah masukkan ke 4 line. Kita faham bila kita masukkan MA5 10 high ataupun ke 4 MA tu ada, kita tahu bila kita buka chart, pertama-tama sekali yang kita nak tengok adalah kita nak tengok MA5 tu ataupun MA tu tadi berkeadaan mendata, sama ada dia mendata yang kita nak tengok sama ada keadaan dia mendata ataupun keadaan dia condong ke bawah ataupun keadaan dia tegak ke atas. Ini nombor satu. Bila kita buka chart aja, kita nampak chart ni, kita nampak line MA5, MA10 ni, kita nak tentukan mana satu keadaan dia. Dan bila kita buka chart juga, Bollinger Band tadi, kita nak tengok dia keadaan dia macam mana. Adakah keadaan dia mendata atau keadaan dia mengembang. Okay. Bila kita dah buka, kita kena tengok. Okay, contoh macam sekarang. Di time frame, ambil time frame besar dulu. Kalau kita tengok di daily, keadaan MA5 ni tadi condong ke bawah. Dan Bollinger Band ni tadi daripada berkeadaan kembang, keadaan mendata, keadaan yang mengembang. Tapi dah mula hampir nak mendata, dah mula nak jadi mengecut. Jadi kita masih tahu, MA5 ni tadi masih lagi berkeadaan condong ke bawah, bermaksud, dan kita nampak candle tadi berada dua MA5 low. Webinar yang pertama dulu saya beritahu kalau candle berada di luar MA5 low, close di luar MA5 low yang condong ke bawah, bermaksud dia ada momentum. Tetapi untuk menjadi momentum yang kuat, dia mesti close di luar BB. Pada asalnya dia hanya close di bawah MA5 low di dalam BB, tetapi dia mula dah masuk ke dalam BB dan masih belum berjaya membuat momentum yang close di luar BB. Jadi ada tanda-tanda yang kemungkinan yang dia nak menjadi MHV. Ya, dia menjadi tidak ada momentum. Ya, momentumnya semakin makin tak kuat lah. Tetapi kalau dia masih lagi berada di bawah MA5 low, bermaksud dia masih ada momentum, cuma tak kuat.
tak sekuat kalau dia berada di luar BB dan di luar MA5 low. Okey. Jadi bila kita gabungkan MA5, MA10 dengan Bollinger Band, yang pertama-tama sekali yang kita nak tahu, kita nak tengok ada seperti yang saya cakap tadi, nak tengok dia tegak, mendatar, condong. Bollinger Band pun sama, kita nak tengok dia mendatar ke, dia tegak ke atas ke, pada condong ke bawah. Tapi kita tak sebutnya itulah, kita sebut dia kembang ke ataupun mendatar. Dan price tadi tu akan berada di bawah middle BB ataupun di atas middle BB ataupun di atas MA50 untuk tengok trend tu tadi kan. Jadi bila kita dah nampak benda-benda tu semua, kita tengok daripada semua-semua time frame, kita boleh cari entry, cari signal, bukan cari signal, kita tunggu signal. Kita akan tunggu signal dan kemudian kita akan, selepas dah ada signal, kita kena tunggu setup. Signal dan setup ni kita akan cerita di webinar yang akan datang. Memandangkan hari ni kita tak ada masa yang panjang, kita ada sampai 10.30, kita dah sampai ke 10 suku. Tapi bila kita gabungkan MA5 dengan MA10 serta Bollinger Band dan MA50 ni tadi, bila mula-mula sekali kita buka chart yang besar dulu. Bergantung kepada jenis trader yang macam mana kita ni. Kalau kita seorang swinger, kita mungkin perlu buka sampai weekly ke monthly sebab kita nak hold position kita lama. Tapi kalau kita seorang day trader, kemungkinan cukup sekadar grand dia. Tetapi apakah salahnya kalau kita day trader ke ataupun kita scalper ke, kita pergi buka daily, pergi buka weekly. Kalau sekiranya daily dan weekly ni tadi semua menunjukkan arah yang sama, jadi kalau tempat kita nak entry tadi paling cantik adalah dekat time frame kecil di 15 minit ataupun di 5 minit dan dia mengikut arah yang sama seperti di time frame besar, jadi kita berasa lebih selesa sebab kita nak cari entry yang mengikut trend dan kita nak ikut trend di time frame yang besar. Sebab ada ramai orang bertanya pada saya, bang macam mana ni kalau dekat daily tunjuk downtrend tapi bila buka trend, bila buka H1 sideways. So macam mana tu nak trade, kita nak tengok dia uptrend ke downtrend? Pada saya mudah, bila kita buka di daily, yang pertama-tama sekali kita nak tengok adalah trend. Seperti yang kita tengok tadi dengan menggunakan MA50, menggunakan middle BB, menggunakan MA5 dan MA10 ni tadi. Tengok trend ni dulu. Ni downtrend ke uptrend atau sideways? Di daily pun kita MA50 tu telah bersilang dengan MA50. Middle BB bersilang dengan MA50. Tapi ini di H1. Tetapi H4, daily, weekly, monthly semua mengatakan downtrend. Jadi kalau sekiranya kita buka time frame yang contoh kalau kita day trader, kita nak buka daily H4 dengan H1. Kalau H1 ni masih okey lagi kalau sekiranya H4 dengan daily ni sama. Daily dengan H4 ni menunjukkan downtrend. Okey, kita nampak downtrend. Di H4 juga downtrend. Kalau sekiranya berlaku persamaan MA daily dengan H4, persamaannya adalah persamaan menunjukkan downtrend. Jadi di H4 ni tadi, kalau dia juga downtrend, itu adalah yang paling cantik, paling cun lah. Yang ini yang saya cari. Saya cari pair-pair yang ada keadaan yang macam tu. Kalau sekiranya di daily, di H4 sama, di H1 tak sama, selalunya saya akan pergi cari pair lain. Saya tak buka dah pair EU ni, saya akan buka pair EJ pula. Sebab setiap broker akan memberi kita berapa banyak ni pair dia bagi. Dia bagi kita banyak bukan sahaja EU, GU, AU, NU, EJ, NU itu sahaja pair, 6-7 pair saja, dia bagi kita berpuluh-puluh pair. Jadi terpulang pada kita nak pilih mana satu. Kalau EU tak sama, bukalah pair yang lain. Kalau pair yang kita buka tu pun tak sama, bukalah lagi satu pair. Sebab mula-mula sekali kita nakkan keterangan trading. Ketika kita nak trade tadi tu, kita nak entry kita dalam keadaan tenang. Tapi kalau sekiranya trend tu cacah marba dekat daily lain, dekat H4 lain, dekat H1 lain, jadi macam mana kita nak dapatkan satu entry yang betul-betul solid? Sebab satu kata nak pergi atas, satu kata nak turun bawah. Jadi kita cari pair yang menunjukkan benda yang sama. Daily cakap benda yang sama, H4 cakap benda yang sama,
H1 juga cakap benda yang sama. Kalau dia cakap benda yang tak sama, tinggalkan, cari pair lain. Okay, itu yang mula-mula kita nak tengok. Kita nak tengokkan dia punya trend. Selepas kita dah tengok trend tu tadi, barulah kita mencari peluang-peluang daripada signal yang keluar di time frame yang kecil. Ya, ataupun di H1 ataupun dekat M15 ke, tunggu signal-signal. Dan kemudian kita kena tunggu setup. Baru kita boleh masuk entry. Tetapi awal-awalnya kena tengok dulu trend daripada time frame besar ke time frame kecil. Dan bila kita dah tengok time frame besar ke time frame kecil, yang time frame kecil ni pun jangan lupa, sebab time frame kecil ni tadi, sebab berlakunya perubahan trend, dia akan bermula di time frame yang kecil terlebih dahulu. Jadi jangan underestimate time frame yang kecil. Kita kata time frame kecil mesti follow time frame besar. Ya, betul. Tetapi bila nak berlaku satu-satu perubahan trend, yang mula-mula berubah adalah time frame kecil. Ya, yang mula-mula berubah sekali adalah time frame kecil. Baru time frame besar tu complete. Selepas dah beberapa kali naik turun di time frame kecil, barulah time frame besar tu terikut sekali. Dan bila time frame besar tu dah mula bertukar arah, baru time frame kecil akan follow dia balik. Ya, akan follow dia balik. Tetapi yang mula-mula sekali akan berubah adalah di time frame kecil. Jadi jangan underestimate time frame kecil. Kita kena tengok juga time frame. Sebab tu sebaiknya kalau kita nak trade, sama ada swing ke, sama ada day trade ataupun kita nak scalping, kita nak cari trend di time frame kecil sehingga time frame besar tadi tu sebaik-baiknya yang sama. Kalau time frame kecil tak sama, okey. Kalau setakat 15 minit, 5 minit tak sama dengan H1, tak sama dengan H4, tak sama dengan daily, tak ada masalah sebab 15 minit dengan 5 minit pergerakan dia kecil. Tetapi kalau H4 dengan H1 sama di daily lain, dekat weekly lain, itu ada masalah sebab pergerakan di H1 ni besar, pergerakan dekat H4 ni pun besar. Okey. Okey, rasanya silibus untuk hari ni macam dah nak habis. Tapi kalau ada siapa-siapa nak tanya soalan, sambil-sambil tu boleh saya jawab sebab saya tak nak masuk dulu bab entry, sebab entry ni kita nak cerita dalam satu hari yang lain dalam satu hari yang lain sebab entry tu pun ada 3, mungkin kita nak masukkan semua serentak sekali 3 tu pun mungkin ambil masa, kita mungkin pecahkan satu-satu. Okay, tapi sehingga kita sampai ke bab entry, signal dan juga setup ni tadi, kita kena faham dulu yang perkara-perkara yang saya ceritakan ni tadi daripada bab cara pemahaman penggunaan MA5, MA10, penggunaan Bollinger Band, macam mana kita nak tengok dia, dan MA50 ni tadi kita nak tengok trend, macam mana kita nak tengok trend. Selagi benda tu kita tak faham, kita nak cari signal, kita nak tunggu signal, kita nak tunggu setup, mungkin kita akan ada masalah dekat situ nanti. Jadi kena fahamkan betul, terutamanya bila kita nak tengok bila kita nak menggunakan MA5 dengan konsep MA5 dengan MA10 tadi tu, kita kena faham, dan bila digabungkan dengan Bollinger Band, dia menjadi lebih kukuh, dia jadi lebih mantap, ya. Jadi jangan lupa MA5 dengan MA10 tu tadi, bila kita buka chart, kita nak tengok dia berkeadaan mendatar ataupun enggak ke atas ataupun condong ke bawah. Itu bila tengok MA5, MA10. Dan bila tengok Bollinger Band, yang kita nak tengok keadaan dia adalah mendatar ataupun mengembang. Itu keadaan dia. Dan MA50 juga sama seperti MA5 dan MA10, kita nak tengok dia mendatar ataupun dia tegak ataupun dia condong. Sama seperti middle BB. Sebab dua ni kita boleh gunakan sebagai reference untuk tengok trend. Okey, bila kita faham yang tu, jadi mudah untuk kita membaca, seni membaca teknik BBMA ni tadi lebih mudah. Kita nak tengok signal, kita tunggu signal, tapi kalau kita tak pandai nak baca, kita tak nampak signal tu. Dan kalau kita tak nampak, tak faham tadi, kalau keluar setup pun kita takkan nampak. Jadi perkara yang saya sebut tadi tu semua adalah perkara asas yang wajib kita kena faham, betul-betul faham sebelum kita menggunakan duit yang sebenar. Gunakan demo. Gunakan demo ataupun depo lah, $5 ke, $1, $2 ke, buka account micro, try. Sebab kalau demo kan ada yang kata tak ada fee dan sebagainya. Jadi kita boleh gunakan dulu account micro untuk dapatkan feel trading. Okey.
Ada siapa-siapa yang nak bertanya? Tak nampak. Dia nampak? Sekejap kita akan buka untuk soalan tadi. Ni soalan. Saya pilih tu. Okey, ada soalan ada soalan. BBMA boleh digabungkan tak dengan teknik-teknik lain seperti contoh teknik price action? Boleh? Siapa kata tak boleh? Memang boleh. Dan kalau sekiranya kita faham price action yang tadi, apa price action? Price action ni selalu yang ditunjukkan oleh candle lah. Kalau kita faham price action yang tadi dan kita gabung dengan Bollinger Band, BBMA, dia lebih bagus. Lebih bagus. Ya. Bukan tak, maknanya jawapan dia boleh. Dan kalau kita faham price action, itu adalah satu advantage kepada trader tersebut. Okey, apa fungsi lain MA50 selain daripada tengok trend? Selain daripada itu, kita macam saya cakap tadi, untuk basic kita gunakan dia untuk tengok trend dan dia juga menjadi support resistance. Dan untuk BBMA Advance ada kegunaan lain lah. Tapi itu cerita di BBMA Advance. Tapi di basic, kita tengok untuk trend, kita gunakan dia lebih kepada trend dan kemudian dia juga menjadi support dan resistance. Di support dan resistance ni tadi ada tempat-tempat entry yang sangat kukuh, juga kita boleh tengok dengan MA50. Okay. Betul ke jika news berlaku, trend boleh berubah bila-bila masa saja? Okey, news dia pandangan daripada trader yang trade menggunakan technical analysis berbeza dengan pandangan orang yang trade yang fundy kita panggil orang yang fundamental analysis. Orang yang trade pure technical, dia kata fundamentally tak ada effect, katanya lah. Tapi dan orang yang trade fundamentally tadi, dia cakap news yang besar-besar ni tadi boleh mengubah trend. Ada betul, ada tak betulnya, ada betul dan ada tak betul. Terutamanya kalau news yang membabitkan interest rate, contohnya bila ada news yang membabitkan interest rate dan rate tersebut dipotong ataupun ditambah, ianya pasti akan menyebabkan mata wang negara tersebut akan berubah juga dengan mendadak. Kalau dia potong dia punya rate, biasanya currency dia akan jadi sangat lemah, dia akan jadi lemah. Tapi kalau dia tambah rate dia, currency dia menjadi kuat dan dia punya pergerakan tu bukan hanya 1 jam 2 jam, dan saya pernah lihat dia berlaku berhari-hari bila selepas berlaku rate cut ataupun pertambahan rate ataupun pemotongan rate. Okey, dan news-news yang satu dunia tunggu, interest rate, NFP, ini semua news yang besar-besar yang satu dunia memang tunggu. Jadi dia memang ada efek pada trend semasa. Dia boleh jadi penyebab kepada perubahan trend. Tetapi ada technical analysis yang mengatakan bahawa kalau sebarang perubahan tu pun dia boleh detect sebelum news berlaku. Jadi jawapan ni mungkin ya dan tidak lah. Kalau news yang tidak kuat, dia tidak akan efek apa-apa. Tapi kalau news yang besar, dia mungkin akan efek kepada trend. Okay. Apa pendapat EU sekarang ni? Adakah akan naik atau turun? Yang pasti dia akan ke kanan. Ya, dia nak atau turun tadi tu, kalau tengok kepada time frame yang berbeza-beza, dia memberikan pandangan yang berbeza-beza. Kalau tengok kepada time frame yang besar, dia mengatakan bahawa masih lagi berkeadaan downtrend di time frame besar. Tapi di dalam time frame yang kecil, ada tanda-tanda yang menunjukkan dia nak naik. Okay. Ada application to check news update tak? Rasanya ada, saya pernah gunakan dulu, tetapi dia memberatkan saya punya MT4 dan dia makan space. Tapi sekarang ni dah lama saya tak guna, saya tak tahu kalau application tersebut ada. Di maknanya saya gunakan di PC. Tapi kalau di handphone memang ada, kita boleh download secara percuma. Saya ada gunakan, sekejap mana.
saya ada gunakan juga untuk tengok news update ni. Boleh tengok FX3 boleh kita boleh downloadkan di kita punya handphone. Saya rasa Forex Factory pun boleh tengok, dan ada beberapa website yang menunjukkan news update Okay. Bila webinar seterusnya? Webinar seterusnya mungkin depan, mungkin lagi 1 minggu ke, kita pun tak pasti. Sebulan sekali. Kita cadangnya kita nak buat sebulan sekali. Tapi webinar pertama, kedua dan ketiga ni rasanya tak sampai sebulan pun. Kita dah buat 3 webinar. Cadangan kita nak buat sebulan sekali. Tapi sehingga webinar ketiga ni tak sampai sebulan, kita dah buat 3 webinar. Jangan risau, bila ada webinar yang seterusnya kita akan maklumkan, kita akan war-warkan. Saya confused dengan candle arah. Jika candle arah ketika downtrend, apa maksud dia? Dan jika uptrend, apa maksudnya? Saya confused dengan candle arah. Jika candle arah ketika downtrend, apa maksud dia? Candle arah ketika downtrend mestilah candle arah yang menunjukkan trend nak turun. Jadi candle arah ketika trend nak turun ni adalah candle arah sell. Contoh kita tengok pada chart. Candle arah ni tadi dia ada 2 ciri-ciri dia. Candle arah yang awal ataupun candle arah yang kukuh. Candle arah ni ciri-ciri dia kena melepasi MA5 dan MA10. Kalau dia candle arah yang sell, untuk menunjukkan arah sell, maknanya dia kena melepasi MA5 dan MA10 low. Ini contoh dia. Tetapi kalau candle arah buy, dia kena melepasi MA5 dan MA10 high. Itu adalah ciri-ciri candle arah awal. Candle arah awal kena melepasi MA5 dan MA10. Itu ciri dia yang paling utama. Tetapi untuk lagi satu cirinya adalah candle arah yang kukuh. Candle arah yang kukuh adalah candle arah yang melepasi MA5 dan MA10 low atau high serta mid BB. Serta mid BB itu adalah candle arah yang kukuh. Kita cuba cari contoh. Dan candle arah ni tadi di semua time frame memang dia ada berlaku, dia berlaku di semua time frame. Tetapi candle arah yang lebih kukuh adalah di time frame yang lebih besar sebenarnya. Time frame yang lebih besar. Kita tengok contoh ini. Ni adalah candle arah sell. Ini candle arah sell. Allah. Ini adalah contoh candle arah sell. Ini candle yang sebatang ni. Mana dia punya anak panah. Ini adalah candle arah sell. Candle yang melepasi MA5 10 low dan middle BB. Dia menunjukkan arah untuk turun. Ini adalah candle arah sell. Jadi kalau candle arah buy, candle arah kukuh, ini adalah ini satu lagi candle arah. Ini satu lagi candle arah. Ini candle arah buy. Ini adalah candle arah buy. Tetapi dia adalah candle arah awal, tidak melepasi middle BB. Dia hanya melepasi MA5 10 high. Ini adalah candle arah yang menunjuk arah untuk naik. Dan candle arah yang kukuhnya adalah yang ini. Selepas dia melepasi MA5 dan MA10 high serta melepasi mid BB. So ini adalah candle arah kukuh untuk buy. Yang ini adalah candle arah kukuh untuk sell. Itu sahaja. Soalan berikut dia. Macam mana nak tahu signal or setup to fail? Dia setiap signal dan setup tadi ada ciri-ciri dia. Ni kita tak sampai lagi, pembelajaran ni tak sampai lagi. Ni yang tanya ni mesti orang yang dah tengok DVD ke dah tengok ni tanya ni. Kalau ikut webinar ni kita tak sampai lagi bab signal dengan setup dengan signal tak sampai lagi. Jadi yang valid dia mesti ciri-cirinya kena lengkap. Kalau ciri-ciri ni tak lengkap maka tak valid.
Nak tanya bagaimana nak validkan re-entry DH4. Nak validkan re-entry DH4. Ini pun tak masuk lagi ni. Ini re-entry untuk setup untuk itu adalah ciri-ciri setup. Kena ada ciri-ciri setup. Ciri-ciri setup kena lengkap. Kalau ciri-cirinya tak lengkap, maka re-entry tu tak valid lah. Okay. Macam mana nak tahu signal, macam mana kita nak follow big traders orders. Yang ni kena pergi belajar dengan supply and demand SND. Sebab BBMB kita tak belajar follow big trader punya order. Kita tengok chart saja semata-mata. Kalau chart tu bagi tahu nak turun, dia ada signal dia dan ada setup dia. Tapi untuk belajar trader punya order berapa banyak semua tu, itu subjek yang diajar oleh teknik SND, dan ada ramai pelajar-pelajar BBMB yang gabungkan dengan teknik SND dan hasil ni sangat bagus. Jadi boleh cari di Facebook teknik SND, cari guru dia, hadirkan kelas di kelas-kelas SND. Okay. Kalau nak sell kena dekat MA high atau MA5 low. Maksud MA5 high ni tadi apa? Dan apa maksud MA5 low? High tu maksudnya tinggi, low tu maksudnya rendah. Kalau kita nak jual, bayangkan kalau anda adalah seorang penjual nasi lemak, mana lagi untung kalau kita jual nasi lemak tu? Jangan kira GST apa semua, tak payah kira. Kira untung. Untung jual RM10 ke atau untung jual RM1? Of course kita untung kalau jual RM1. RM1 tu harga yang lebih tinggi daripada harga RM1. RM1 tadi adalah harga yang lebih rendah daripada harga RM10. Jadi, kalau nak sell, carilah tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi itu adalah MA high, MA5 high. Apa yang lagi tinggi daripada MA5 high? BB top. Kalau MA5 tu di bawah lower BB, di bawah middle BB, maknanya lebih tinggi daripada MA5 tu adalah middle BB. Sebaiknya kita nak cari tempat-tempat sell tadi tu adalah di MA5 high, yang sebaiknya hampir dengan top BB, ya. Sebab kita nak jual pada harga yang tinggi, kita nak jual harga pada yang lebih tinggi. Kalau kita nak beli pada harga yang lebih rendah. Kalau kita nak beli, maksudnya kita kena cari area-area di mana MA5 low berada. Sebaiknya MA5 low tu hampir dengan lower BB ke. Jadi itu tempat-tempat yang paling bagus. Okay. Nak tahu jam berapa masa terbaik untuk kita trade. Masa yang terbaik untuk kita trade tadi bergantung kepada orang tu sendiri juga. Kalau orang tu dia kerja malam, dia bekerja makan gaji kerja malam, dia tak boleh trade waktu malam. Dia boleh trade siang saja. Kalau orang tu dia kerja makan gaji, kerja kerajaan ke, kerja kilang ke, kerja mana-mana, dia kerja waktu siang, dia tak boleh trade waktu kerja. Jadi dia boleh kerja waktu malam saja. Secara dasarnya macam itulah. Tapi kalau sekiranya dia tak bekerja, dia boleh trade siang dan malam. Kalau dia boleh trade siang dan malam tadi, bila pula masa yang paling sesuai? Masa yang paling sesuai itu tadi adalah masa bila market buka. Market Asia buka bila? Market Asia buka, Asia ni tadi maknanya New Zealand buka, Australia buka, Jepun ni market buka. Waktu-waktu market ni buka, market Jepun buka katalah mungkin dalam pukul 7. Kalau New Zealand dalam pukul 4.30, pukul 5 je tu dia dah buka. Australia pun dalam pukul 6 je tu dah buka. Pagi biasanya dalam pukul 7 sehingga pukul 9, pukul 10 tu okey lagi lah. Okay, masa tu market agak aktif sebab Australia punya market ada, New Zealand punya market ada, lepas tu Japan punya baru buka, Japan punya buka pukul 7. Okay. Tapi selepas pukul 10 nya tu dia dah mula tak aktif sangat. Dan bila masuk ke tengah hari, dalam pukul 2 hingga pukul 3 tu market Europe, market London London buka. Masa market buka, pasaran dibuka, pasaran London buka, pasaran Europe buka, masa ni akan berlaku market agak aktif. Dan kalau waktu malam selepas US buka. US buka dalam pukul 8, 8.30 macam tu, masa tu adalah masa yang aktif. Dia jadi lebih aktif sebab ada overlap di antara market Asia dengan market Europe ataupun market London. Asia Jepun punya market mungkin tutup petang.
Mungkin pukul 5, pukul 4 je dia tutup. Jadi antara pukul 3, pukul 2 sampai pukul 3 tadi tu, Europe punya market dengan London punya market pembuka, dia overlap dengan Asia. Jadi masa yang lap tadi, masa yang selalunya masa itulah yang aktif. Begitu waktu malam. London dengan Europe punya market buka lewat selepas tengah hari dalam pukul 3 macam tu, dan ditutup mungkin lewat malam. Maknanya malam masa US buka, Europe dengan London punya market masih open. Jadi ada overlap dekat situ di antara US punya market dan Europe serta London punya market. Jadi sebab tu masa-masa yang ada lapse beberapa pasaran ni sedang buka, masa itulah yang cantik nak trade. Sebab masa tu agak aktif. Adakah ada video webinar yang sebelumnya? Ya, ini adalah webinar yang ketiga. Dan sebelum ni kita ada webinar yang pertama dan webinar yang kedua. Boleh buka YouTube, type BBMA Omar Ali. Dia akan keluar webinar nombor 1, webinar nombor 2. Kalau tak silap saya, 2-3 hari lepas saya tengok webinar yang pertama tu dah dekat 9,000 orang tengok. Webinar yang kedua tu pun dah beberapa ribu orang, dah banyak ribu orang tengok. Boleh tengok di YouTube, boleh tengok di YouTube. Webinar yang sesi ni yang ketiga, mungkin besok lusa kita akan masukkan ke dalam YouTube. Bermakna webinar yang pertama dan webinar yang kedua juga ada di dalam YouTube. Type di YouTube tu BBMA Omar Ali. Nanti akan keluar beberapa video yang berkaitan dengan BBMA. Cari webinar 1, cari webinar 2. Itu adalah webinar kita yang sebelum ni. Okey, berangkan tak bagaimana nak letak stop loss yang sepatutnya? Stop loss ni ada macam-macam kaedah. Lain orang lain cara dia, mungkin dia letak 10 pip, letak 20 pip. Tapi kaedah yang terbaiknya pada saya, kita cari, kalau kita sell, kita nak mencari tempat stop loss adalah cari previous high, cari tempat tertinggi yang sebelum tu. Tempat yang tertinggi sebelum tu, situlah kita jadikan tempat kita stop loss. Ataupun tempat yang paling rendah sebelum tu. Atau maksudnya adalah support dan resistance yang sebelumnya. Dan kita tambahkan dengan nilai, tambahkan pair tu punya spread untuk mengelakkan daripada dia terkena stop loss dengan mudah lah. Jadi saya selalunya kalau letak stop loss, saya akan cari tempat yang tertinggi sebelumnya ataupun tempat yang terendah sebelumnya dan saya tambahkan dengan nilai spread bagi pair tersebut. Okay. Kalau belum close, adakah minggu depan akan continue? Ni maksud dia apa ni? Kalau belum close, adakah minggu depan akan continue? Apa yang tu? Apa yang close tu? Gap ke apa ke? Soalan ni saya tak faham. Kalau belum close, adakah minggu depan akan continue? Yang ni saya tak faham. Saya anggap mungkin gap ke? Tak pasti saya pun tak pasti. Jadi saya tak boleh nak jawab soalan ni. Apakah tips yang mantap untuk orang baru mula dengan BBMA? Pada saya, orang yang baru mula dengan BBMA ni, kalau dia nak jadi mantap, dia kena banyak buat latihan. Dia cari simulator, di dalam grup kita ada letakkan simulator kalau tak silap saya. Bukan tak silap, memang ada simulator yang kita letak dekat dalam grup. Jadi pada masa-masa lapang, gunakanlah simulator ni tadi untuk membuat backtest. Simulator ni tadi umpama macam kita trading sebenar lah, sebab dia menggunakan data yang sebenar. Dan kita boleh trade pada hari Sabtu dan hari Ahad juga menggunakan simulator ni tadi. Maksudnya kena buat latihan banyak lah. Pertama-tama sekali kena minat. Tapi kalau minat saja, dia nak hanya orang suap saja, tak nak mencari, tak ada inisiatif pun susah. Jadi kena ada inisiatif juga. Bukan hanya mengharap daripada suapan orang. Kita kena ada minat untuk mengkaji. Mencari jawapan. Dan selepas kita dah memahami sedikit sebanyak, sebaiknya kalau dengan BBMA ni kita ada grup dalam Facebook. Kita ada banyak grup Facebook berkenaan dengan BBMA. Participate dekat dalam grup tersebut. Kalau ada soalan ke, ada jawapan ke, ada cadangan ke, ataupun kita ada apa yang kita nak share, kita boleh gunakan platform Facebook tu tadi. Kalau kita nampak ada orang bertanya soalan kat situ, kita tolong jawab kalau kita faham. Kalau kita tak faham pun kita boleh tanya dekat situ supaya orang lain boleh tolong jawab. Okay. Dan
Dan itu sangat mustahak ya bila kita buat sharing tadi, sebab sebenarnya bukan saya punya pendapat dia. Sharing tadi tu bukan untuk menunjuk-nunjuk sebenarnya, dan tujuan kita membuat Facebook tadi tu adalah tujuan untuk pembelajaran sebenarnya. Jadi orang yang tak tahu bertanya di situ, orang yang tahu mungkin boleh membantu orang yang bertanya dekat situ. Dan orang yang membantu ni tadi secara tak langsung dia umpama macam dia mengajar lah. Bila dia mengajar maknanya dia mengasah kefahaman dia. Dia mengasah kefahaman dia. Dan orang yang tak faham ni tadi, dia akan dapat jawapan, dia pun dapat faham. Dan orang lain yang baca pun boleh tumpang sama belajar. Okay? Kenapa ada candle arah tapi tak retest, dia terus jalan je? Dia maknanya ada berlaku candle arah tetapi tidak retest. Candle arah biasanya dia akan retest. Yang tak retest tu, dia akan retest selepas, sebab bila berlaku candle arah, kita tak boleh jangkakan, kita tak boleh kata selepas candle arah berlaku, next candle tu dia akan berlaku retest. Dia mungkin berlaku retest selepas beberapa batang candle. Ya, dia mungkin berlaku retest selepas beberapa batang candle. Tidak semestinya next candle tu dia akan berlaku retest. Okay. Memang ada ke berlaku tak ada, dia tak retest ya. Memang ada juga yang berlaku tak retest, tetapi selalu dalam 80 ke 90% retestnya lewat. Kadang-kadang dia dah jadi momentum baru dia datang retest. Okay. Kenapa dia tak nak datang retest awal-awal tu? Wallahu a'lam bisawab. Tetapi kalau kita rajin mengkaji, buka time frame yang lebih besar, kita akan dapat jawapan dia. Ya, sebab dia apa yang berlaku di satu time frame tadi tu mesti ada cerita di time frame yang lebih besar. Kalau kita jumpa keadaan di mana ada candle arah yang tidak retest, cubalah marking dekat time frame tu. Marking dekat time frame tu, cuba buka time frame yang lebih besar ataupun time frame lebih kecil. Apa cerita yang berlaku dekat time frame yang lebih besar ataupun dekat time frame yang lebih kecil? Kita akan dapat jawapan. Macam mana nak tahu confirmation entry tuan? Entry tadi ni mesti kena ada signal, mesti kena ada setup. Dan setiap entry tadi, setup tadi mesti ada ciri-ciri dia. Kalau ciri-cirinya lah, insya-Allah confirmation entry tadi kita boleh katakan confirm. Okay? Ciri-ciri entry tadi mesti berpandukan kepada ciri-ciri setup. Ya? Kalau kita ada jumpa MHV, apa ciri-ciri MHV-nya? Kita kena ikut, tunggu setup tu berlaku, ciri-cirinya berlaku, baru kita masuk selepas complete semua ciri-ciri dia berlaku. Kalau ciri-cirinya tak lengkap, kalau dia ada 3 ciri atau 4 ciri, yang berlaku cuma 2 saja, jangan masuk. Ya, kena tunggu setup tu betul-betul complete ciri-cirinya. Apa yang akan berlaku jika candlestick melepasi MA50 dan top BB ketika MA50 berada apa yang akan berlaku jika candlestick melepasi MA50 dan top BB ketika MA50 berada di atas? Kalau candle yang melepasi top BB adalah candle momentum. Dia adalah candle momentum, dan kalau candle dah close di atas MA50, maknanya dia mula nak menjadi uptrend lah. Dia mula nak jadi uptrend, berpandukan kepada time frame yang kita tengok lah. Kalau di time frame besar, macam yang kita cakap tadi lah, kejadian nak pertukaran trend tadi mesti MA5, MA10 kena cross dengan BB dulu, lepas tu MA5, MA10 ni kena cross dengan MA50. Bila MA5 cross MA50, maknanya candle pun akan cross MA50. Tapi kalau MA50 high saja yang cross, MA510 high saja yang cross, MA510 low tak cross, pun belum confirm lagi. Kena tunggu ke 4 tu cross betul-betul. Kalau time news, adakah akan menjejaskan setting BBMA? Tak. Setting BBMA kalau dia tengah news, setting dia tak sama. BB tu tak lari, MA tu tak sama. Dia sebab Bollinger Band, moving average tadi terbentuk atas pergerakan candle. Dia tak akan menjejaskan setting BBMA. Ya, setting tetap sama. Euro USD dan GBP USD masa mana elok trade? Euro USD, GBP USD. Masa yang saya cakap tadi itulah, bila dia buka market Europe, masa tu yang cantik untuk trade Europe. Masa pound market UK buka, masa tu cantik untuk trade
GBP USD. Dan kalau Euro USD, GBP USD, paling cantiknya masa overlap di antara masa London dan Europe ni tadi buka, US pun buka. Masa tu yang bukan paling elok, maknanya masa tu pergerakannya pergerakannya besar. Kalau kita trade masa tengah sideway bergerak dalam 10 pip 20 pip, kita peletih. Jadi masa yang selalunya dia bergerak aktif adalah masa ketika market buka. Europe buka, London buka. Dan semasa Europe dan London ni buka, sebelum closing, dia closing mungkin dalam tengah-tengah malam macam tu, US dah buka pula pukul 8.30, pukul 9 macam tu dah buka. Jadi dia overlap di antara US dengan London dan US, London dengan Europe ni market. Jadi masa ni adalah market tengah aktif. Masa ni lah yang cantik lah masa ni. Okey, saya rasa cukup setakat tu. Sekarang ni pun dah pukul 10.45. Kalau ada apa-apa yang tersilap, cakap ke, terkasar bahasa ke, saya mohon ampun maaf dan harap apa yang kita share ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Dan kita jumpa lagi mungkin bulan depan ataupun minggu depan atau 2 minggu lagi untuk webinar yang keempat. Okey. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.